Hai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Alright. Best kepada semua anda. Moga-moga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Alright. Hari ini dapat kita bersama-sama sekali lagi dalam ilmu wang dunia akhirat. Dan hari ini abang ada topik yang menarik. Sebab topik ni kenapa saya buat? Sebab ada orang yang tanya, bang, dalam keadaan macam ni boleh ke kita nak save duit? Orang niaga tak ada duit ni, tak cukup ni, apa nak kena buat? So sebab diorang komplain macam tu, abang pun cakap okey, tak apa. Hari ni aku cuba bagi apa yang saya boleh bagi pada anda yang mungkin juga macam saya dulu, satu ketika dulu memang tak reti macam mana nak simpan, apa nak buat untuk kita nak memperbanyakkan simpanan, dan tu kita tak ada dulu. Jadi saya rasa memang sesuai sangatlah untuk saya untuk berkongsikan benda ni dengan anda yang mungkin juga sama macam aku dulu. Alright. Dulu memang macam tu lah kita kan. Alright. Dan hari ni korang makan apa? Saya makan idli. Kalau idli tu dia macam adik-beradik tosai. Kita makan idli sebab hari ni saya cuba nak pergi jogging, tapi lutut saya ni ada sikit masalah, jadi saya tak jogging. Kita brisk walk. Lepas brisk walk kita kena telur tengah masak 2 biji. Siapa yang ada macam suka makan telur tengah masak ni? Siapa? Kita nak tengok ada tak kat sini siapa-siapa. Oh right, kita ada siapa kat sini? Kita ada, yes. Siapa tu? Kita ada Sarang Hifiza. Right, kita ada Sarang Hifiza. Dan kita juga ada siapa ni? Wassalamualaikum. Firuz pun dah sampai pagi-pagi ni. Kita ada Halim, abang lama yang kita tak nampak abang kita ni. Halim Usop, lama sangat. Dia cakap handsome, alright. Bila cakap handsome, biasanya saya akan bagi satu benda. Saya tengah cari mana budak-budak ni. Apasal dia tak tepuk-tepuk lagi ni? Tepuk. Tepuk slow je korang ni. Kenapa? Apa hal Tak. Aku kan dah bayar gaji korang. Lagi nak tepuk, nak suruh tepuk pun dia macam lambat-lambat sikit kan. Tapi tak apa. Alright, yang sudah pun berada dekat sini, kita bagi dia kuat sikit, tepukan yang kuat sikit. Alright, lepas ni saya nak awak tepuk kuat sikit. Sekali lagi nak tengok. Tepuk. Okey, bolehlah lebih kurang Alright, kita ada siapa lagi kat sini? Kita ada
Alright, kita ada siapa kat sini? Makan roti butterscotch yang bang dengan Nescafe. Alright. Kita juga ada siapa ni? Hati kecewa. Aku ni dengan kau ni memang aduh. Kenapa kau susah sangat nak tukar tu? Aduh, alright, tapi tak apa. Kita ada siapa kat sini? Mustafa Azmin. Alright, saya rasa Mustafa Azmin ni first time dia tengok. Mungkin first time dia tengok Abang Abu kan. Siapalah orang gila seorang ni pagi-pagi dia tak ada kerja lain. Alright. Jadi hari ni kita nak bersama-sama juga dengan anda nak tanya macam mana persiapan saya kalau bangun pagi. Biasalah saya pergi untuk melakukan apa yang perlu kita lakukan. Lepas tu saya akan duduk cuba kalau ada walking kita walking, kalau tak aku duduk kedai sekarang dah boleh duduk kan. Jadi kita duduk kedai mama tu minum teh si kosong. Lepas tu apa saya akan buat? Saya akan buat preparation untuk beberapa benda. Contohnya saya akan prepare untuk sekarang saya dah aktif balik dalam trading, jadi saya akan prepare for trading for today punya day trading tu. Lepas tu of course saya akan check saya punya Bitcoin. Sekarang dah jadi rutin lah Bitcoin dengan crypto, nak kena check apa going on sebab saya juga terlibat dalam exchange. Jadi saya akan check benda-benda tu untuk buat persiapan hari ini. Lepas dah siap benda tu, apa lagi saya pun bersamalah dekat sini untuk kita sama-sama tengok adik-adik. Sambil tu saya ada topik-topik yang saya cuba nak berkongsi, right? Alright, Abang Abu pagi dia juga, pagi. Alright, okay, itu dia. Kita ada lagi siapa ni? Salam perkenalan Mustafa. Okay, alright, thank you for being here. Alright, siapa ni? Airul, kau kat mana ni? Kat Melaka Tengah buat saham tu Tengah ada apa? Saham dengan si Lora tu ke? Alright, okay, belajar bagus-bagus. Nanti kita boleh create adik-beradik punya group supaya kita boleh tolong adik-beradik lain yang tak gerti tu semua. Alright. Abang Halim Usop invite saya. Okay. Alright, terima kasih Abang Halim Usop dia invite untuk tengok. Dia cakap, kau tengoklah satu orang gelap ni seorang-seorang. Pagi-pagi dia cerita kan. Alright, kita ada Syira Rizwan juga kat sini. Syira, Assalamualaikum dan selamat pagi dia cakap. Alright, selamat pagi. Kita ada apa ni? Abang Mustafa join. Abang AA the best. Alright, best. Itu benda kena ada best ni apa? Sebab ramai orang dia tak faham. Bila kita bangun pagi je kita kena rasa best. Apa benda Allah best tu? Be excited. Solat today. Bangun pagi je kita rasa wow, dapat solat babe. Kan? So jadikan kita bangun pagi jangan kita kecewa. Ada tadi aku tak ada duit lah, itulah dia lah. Come on lah babe. Tak ada duit tak apa, engkau ada nyawa. Engkau ada rumah untuk duduk, engkau ada dapat makan. Ada banyak lagi orang kat luar sana yang tak ada rumah, tak ada makan. Jadi kita sentiasa bersyukur, right? Be excited, syukur today. BEST juga, be excited, syukur today. Sentiasa dalam keadaan syukur, right? Alright, kita juga ada siapa ni kat sini? Alright, lepas tu be excited tu selawat. Bangun pagi ni, bila kita dapat bangun hari ni, kita dapat berselawat. Jadi be excited to selawat today. And the third one, be excited to sedekah today. Siapa yang belum sedekah lagi? Bangun pagi, pastikan duit yang kau keluar first tu untuk sedekah. Tak kira lah kau nak sedekah kat masjid, ataupun kau nak belanja orang tu makan dengan niat sedekah, ataupun kau boleh buat online. Hari ni senang je online. Ataupun e-wallet. Ada e-wallet, dia boleh transfer to the e-wallet. Mana-mana yang awak rasa awak nak bersedekah. Alright? So itulah yang Abang Abu nak bagi. Jadi sebelum kita masuk ke topik pada hari ini, seperti biasa juga, Abang Abu nak tanya, kalau awak ada soalan-soalan yang awak nak bagi, best. Alright, awak nak bagi tak? Ada tak soalan-soalan yang awak nak tanya dengan Abang Abu supaya Abang Abu boleh jawab soalan-soalan anda? Alright, come on, semangat sikit. Pagi-pagi kena up sikit semangat, energy. Yang masih tidur tu bangun cepat. Apa kau nak tidur lagi? Tapi kalau mungkin awak kerja malam kan, dah ada, dan boleh lah kan. Yang kerja malam tu tak apa. Yang tak kerja malam, yang duduk tidur 24 jam tu bangun. Alright, semangat sikit. Tak ada kerja, kau datang office aku, banyak kerja. Boleh buat. Alright. Okay, let's start with some soalan. Sebab hari ni Abang Abu nak share benda ni. Benda yang awak nampak ni. Alright, benda ni. Benda ni. Macam mana nak buat? Ni. Benda ni. Topik. Alright, 3 benda yang boleh kita buat
yang boleh tiga benda boleh untuk save duit masa tight sangat. Bila kita masa tight ni kita boleh buat duit. Macam mana kita nak handle benda tu? Sebab ini adalah soalan yang saya dapat daripada beberapa orang usahawan. Dia orang memang kita faham dalam keadaan COVID sekarang ni memang betul setiap orang ni dalam keadaan yang tight, yang sangat macam tight. Nak buat apa ni tak tahu. Income tak ada, perbelanjaan is keep on going. Jadi apa yang kita boleh buat untuk kita mula menjadikan kewangan kita ni macam terkawal? Tu yang kita nak bincang-bincangkan. Tapi sebelum tu, apa kata kalau ada soalan yang nak tanya Abang Abu, dipersilakan untuk tanya soalan. Okay, saya tunggu kat sini. Kalau ada soalan boleh tanya. Alright, tanya saja soalan Abang Abu. Alright, okay. Sebab Abang Abu nak bagi 3 strategi tau. 3 strategi dalam benda macam mana kita nak kita dalam masa tight ni boleh buat duit. Macam mana kita nak save lah. Dia bukan buat ni memang kena ada skill lain. Tapi macam mana nak save? That's yang kita nak bincangkan. Okay, come on. Ada tak soalan? Right, kita tengok siapa soalan yang ada. Tak ada soalan lagi Come on guys. Come on, jangan jadi macam ni. Tanya soalan. Alright. Okay. Alright, come on. Banyak benda yang sebenarnya sedang berlaku kat ni. Siapa kat sini yang memang involved dalam saham? Alright. Cuba say yang memang hari-hari awak bukan hanya investor tapi awak trader. Siapa trader saham kat sini? Boleh tulis kat situ. Dan siapa juga yang trade cryptos? Alright, crypto mean Bitcoin apa semua, boleh tak? Macam mana bagi AA? Macam mana bagi AA? Oh, saya alhamdulillah. Siap. Come on. Alright, bagi saya sebenarnya macam saya cakap, dalam kita memahami sesuatu, kita perlu minta satu benda dululah. Ini benda yang kita cakap macam member lah. Alright, pada aku bila kita dalam keadaan tight macam mana pun, first kali kita kena minta Allah. Kita kena minta Allah hidayah dia. Supaya dia bagi kita hidayah untuk kita dapat jalan keluar. Right? Pada saya itu. Sebab kalau tanpa hidayah dia, kita buat apa pun dia macam susah, babe. Susah sangat. Engkau boleh pergilah belajar apa pun dengan tok guru mana, whatever. Tapi kalau Allah tak bagi kau hidayah, engkau memang macam terumbang-ambing dalam benda tu. Right? Jadi pada saya, macam itulah. Bila aku tak boleh saja, aku rasa aku nak minta Allah untuk tunjukkan. Tunjukkan ya Allah, kau tunjukkan aku. Aku ni tak tahu ni. Dia macam tu. Alright, kita ada satu soalan kat sini. Kita tengok. Soalannya berbunyi macam ni. Okay, soalannya sekejap saya tengok atas. How to cope with uncertainty during COVID? Alright, dia sebenarnya dalam masa COVID ni, uncertainty yang kita nak hadapi adalah dengan 5C. Abang pun nak bagi 5C yang awak boleh actually jadikan dia sebagai satu macam mana kita nak halangi macam mana kita nak atasi. First, C yang pertama adalah awak kena first kali have to be calm down, cool. Alright, bila benda berlaku, COVID berlaku, jangan terus stress, jangan terus upset, jangan terus macam kita down seolah-olah dunia dah kiamat. Atau jangan, right? Masih ada lagi ruang dan peluang. Sebenarnya bila berlaku sesuatu krisis, itulah masa sebenarnya kita boleh create something yang extraordinary. Setiap orang boleh lakukan benda tu, right? Jadi kita perlu bagi tahu otak kita, okay, cool down brothers and sisters. Let's see what's going to happen. Calm down first. Itu yang pertama. Alright, C yang kedua adalah control. Selepas kita dah calm down, kita control pula. Ini perkara yang perlu kita belajar. Macam mana kita nak control kita punya expenses. Adakah kita nak mungkin sebelum COVID kita buat macam-macam, betul? Tapi dalam keadaan uncertainty, you kena control a lot of duit outflow kita. Duit yang keluar selama ni, kalau selama ni dia keluar tanpa apa-apa dia tak cakap dengan kita, dia keluar, kita pergi, kita makan. Tapi sekarang kita dah kena kontrol. Semua duit yang nak keluar kena kontrol. Alright? Itu adalah benda yang perlu awak buat untuk C yang kedua. C ketiga, now you need to cope. Awak kena cope dengan keadaan sekarang. Macam mana saya cakap cope ni? Awak boleh minta
Alright, awak boleh pergi minta bantuan, minta dapatkan banyak pandangan, macam-macam inisiatif yang telah pun disediakan. Jadi kita mula mencari dan mendapatkan benda tu. That's C. C yang ketiga. Keempat adalah concentration. C yang keempat adalah kita concentrate. Alright, dalam perkara yang perlu kita concentrate pada ketika ini. Apa maksud saya? Kita concentrate pada benda-benda yang sebenarnya boleh menjadikan sebagai satu sumber pendapatan pada ketika ini. Mungkin sebelum ni kita buat something yang tak boleh kita guna pakai sekarang, maka kita perlu cari benda yang kita boleh gunakan sekarang. Jadi itu adalah C yang keempat. Dan last sekali adalah now you need to create a new norm. Norma baru. Awak kena create a norma baru dalam hidup awak. Macam Abang Abu, norma aku bertukar sejak COVID ni. Nampak hari-hari aku buat benda ni. Petang aku ada kelas, malam saya buat kelas Zoom. Alright, banyak benda-benda dah jadi kebiasaan baru. Kan, kebiasaan saya yang baru adalah saya kena buat live dalam Facebook. Sebelum ni tak. Right? Dan malam saya ada kelas Zoom, tengah hari saya ada kelas, petang saya ada macam-macam saya dah mula lakukan dengan menjadikan itu adalah benda-benda yang perlu saya concentrate sekarang. Jadi itu adalah antara 5 benda Siti Uraiza. Alright, itu adalah 5 benda yang Abang Abu boleh kasih. Alright, okay. Siapa kat sini? ASB, alright. Apa pendapat dengan SB? SB bagus untuk simpan, tapi kalau nak buat duit tu taklah bagus. Dia lebih kepada menyimpan, awak boleh menyimpan benda tu dan dia akan bagi awak satu sesuatu yang boleh kata orang tu reliable, tapi dia tak akan bagi peluang untuk buat duit yang banyak, tapi it's a reliable source, alright. Okay, tak ada masa ni jadi trader, jadi investor saja. Maksudnya kau duit semua dah masuk dalam tu Sekarang lah time jadi trader, nampak? Ramai orang ni dia tak faham tau, kan? Tak faham. Alright? Tak ada masa. Kalau tak ada masa tak boleh. Memang bagus. Kau duduk je diam-diam. Alright? Yang ni siapa pula ni? Okey, kita ada brother ni. Siapa ni Jelaskan berkenaan perubahan harga emas. Awak buat apa? Awak ni simpan emas ke nak melabur emas? Kalau awak tanya pasal pelaburan emas, aku tak gerti. Awak boleh pergi belajar dengan orang-orang yang buat pelaburan emas. Saya ajar menyimpan emas yang tak perlu nak tahu pasal dia punya perjalanan harga emas, sebab saya yakin emas ni memang akan sentiasa akan tingkat dan secara perlahan, sebab dia lebih kepada satu kata orang ibu kekayaan. Aku nak cerita sikit. Kalau kau memang tak simpan emas, macam kita hidup tak ada mak kan. So kalau ada simpan emas macam kita ni, seolah-olah ada mak kita kan. Ada apa-apa mak kita akan support kita. Sama juga dalam kekayaan. Kalau kekayaan ni, kalau kita tak ada emas sebagai kita punya portfolio simpanan, maka kita ni macam tak ada mak. Jadi pastikan dalam kekayaan awak ada mak. Mak awak pun emas. Simpan emas. Awak tak perlu nak risau dengan turun naik harga. Sebabnya emas kita simpan bukan untuk turun naik harga, babe. Kita simpan untuk kita menarik aura kekayaan daripada emas dan juga kita dapat berzakat dengan emas. Ini adalah 2 tujuan kenapa kita perlu simpan emas. Alright, itu saya. Kalau nak pergi belajar dengan online, aku memang tak buat trading. Tak, maaf. Alright, kat sini kita. Alright, okay, terbaik. Thank you very much. Apa ni? S. Kumari. Selamat pagi Abang Abu yang kacak dan bergaya. Alright, tu dia daripada Kumari kita. Saya tengah kerja ni sambil dengar Tok Abang sambil reply email dan preparation. Alright, okay. So tu antara benda yang disoal oleh semua adik-beradik. Terima kasih, satu tepukan untuk anda semua kerana semangat pagi ni. Alright. Okay, hari ni Abang nak seperti yang saya dah cakap, saya nak just share 3 benda yang sebenarnya boleh menjadikan satu common sense. This is like basically macam common sense, alright, dalam strategi kita. Macam mana kita nak maximizekan kita punya cash flow dalam keadaan yang tight. Dalam keadaan tight ni, macam mana kita nak tingkatkan cash flow. Sebab salah satu benda dalam bisnes ni yang paling penting pada pandangan Abang Abu adalah cash flow. Alright, cash flow. So cash flow ni dia selalu menjadi satu isu dalam perniagaan. Kalau cash flow kita tight, maka memang akan ada pelbagai isu dalam bisnes. Jadi untuk tu kita perlu ada beberapa strategi untuk kita mencepatkan ataupun melancarkan cash flow kita dalam perniagaan. Alright. So yang pertama sekali, kadang-kadang dalam perniagaan ni kita disebabkan
telah dimomokkan oleh orang untuk kita simpan duit dalam benda-benda yang contohnya what do you call that, dia recurring. Contohnya kita ambil unit trust, bulan-bulan dia cakap bulan-bulan nak bayar benda ni 500 atau 1000 awak bayar. Bagus, saya tak cakap bagus, tapi kalau keadaan kita tight, kita kena temporarily. Dia temporarily. Dia maksudnya buat sementara kita kena stop contribution kat sana. Alright? So ini adalah strategi. Ini bukan kita suruh buang, tak. Saya suruh stop contribution tu untuk sementara waktu. Sebab apa? Kita perlu memastikan supaya kita punya financially dalam in order. Kalau berlakunya tightness dalam cash flow, dia akan menjadikan perniagaan kita akan ada masalah. Alright? Akan ada masalah sebab cash flow ni. Sebab tak ada peraliran darah dalam badan kita. Kalau darah sangkut kat tempat, kita akan sakit. Sama juga dalam bisnes, bila tak ada peraliran darah tu, peraliran cash flow, maka kita akan tight. Jadi, strategi pertama untuk kita tambahkan kita punya cash flow ni, stop. Alright, stop benda-benda yang kita mungkin buat selama ni tapi dia jadikan kita tight. Jadi tight, benda tu tak apa, kita boleh sambung balik kemudian. Jadi inilah yang perlu kita lakukan. Sebab itulah kita always have to have like 6 bulan emergency saving lah, kan? Kita kena ada 24 bulan emergency saving. Semua benda-benda ni adalah yang perlu kita siapkan sebab sekiranya berlaku dalam ketaitan ataupun kita dalam satu keadaan tertekan ketat sangat kita punya peraliran darah, maka benda-benda ni kita boleh gunakan. Tapi kalau tak ada, then awak kena stop contribution awak dalam retirement plan yang kita letakkan sebagai dalam bentuk private pension plan contohnya. Semua ni kita kena stop dulu untuk kita nak melancarkan kita punya cash flow. Itu adalah strategi pertama yang Abang Abu rasa boleh diguna pakai, right? Strategi yang pertama. Strategi yang kedua, saya juga pernah alami, benda ni kita pernah alami bila satu keadaan cash flow kita tak ada. Right? Cash flow kita macam tersangkut. Dia tersangkut disebabkan mungkin duit yang sepatutnya sampai belum sampai, ataupun invoice yang kita bagi belum dapat duit. Tapi kita ada cash flow tight sebab kita buat business, kita buat macam-macam business. Jadi ada business yang perlukan cash tu. Jadi bila tak ada benda ni, second strategi kita sebenarnya boleh cash out investment kita. Kita boleh cash out investment. Kalau kita mungkin ada simpan dalam emas, contohnya. Sekarang kita boleh, bukan jual tapi kita boleh letakkan emas sebagai sandaran untuk kita dapat duit sebentar untuk kita buat rolling. Alright? Dan bila buat benda ni, kita kena compare dua benda tau. Kalau kita keluarkan ni, yang mana lebih bagus? Keluarkan ni ke atau kita pinjam? Kita kena tengok. Kadang-kadang bila pinjaman tu untuk sementara short term tu dia lagi murah dan kita boleh pakai pinjaman. Tapi kalau pinjaman tu dia cost yang biasanya lebih tinggi, lebih baik kita cash out kita punya investment untuk sementara waktu, right? So ini juga adalah cara untuk kita memastikan cash flow kita ni dia tak tight, alright? Alright? Cash flow kita tak tight. Jadi kita boleh actually gunakan secara more kata orang tu function yang betul untuk kita punya cash investment. Sebab kita bila melabur, sebenarnya kita melabur untuk gunakan balik bila-bila masa kita boleh tukar strategi. Right? Macam main bola kan, kita strategi kita nak attack, katakan kita turun padang, kita attack, sekali kena 2 biji, terpaksa tukar balik sikit strategi untuk kita kuatkan balik sebelum kita attack balik. Sama juga dalam wealth ni, bila kita ada satu cash flow tight, maka kita keluarkan dulu apa yang kita ada untuk kita betulkan balik dan kemudian kita ganti balik. Tapi yang penting disiplin untuk ganti balik. Ada ramai kita keluar tak ganti-ganti. That's something yang awak kena buat benda tu. Alright. Dan yang ketiga, strategi yang ketiga Abang Abu nak bagi. Okey, sekejap ni ada soalan, aku jawab dulu lah soalan ni. Alright, Abang Abu, kalau nak buat pelaburan dalam takaful hibah, okey tak sekarang? Alright. Okey, dia macam ni. Takaful ni sebenarnya adalah untuk awak buat satu perancangan, alright? So takaful hibah ni awak buat apa? Hibah tu adalah untuk awak nak beri sebagai hadiah kepada keluarga awak, waris awak dan sebagainya. Jadi benda tu adalah benda yang bukan mengikut pelaburan. Kalau nak jadikan dia sebagai satu pelaburan,
So kalau pelaburan, saya rasa banyak lagi pelaburan-pelaburan yang boleh awak buat. Tetapi sebagai satu sebab tu saya cakap, apa-apa dalam kewangan ni, it's all about your plan, your goals, your dream, whatever. Benda-benda ni lah yang sebenarnya akan menjadikan kita mengambil yang mana. Which are the vehicles? Sebab kenderaan kalau kita nak pergi KL, daripada KL ke Johor kita nak pergi, kita ada macam-macam kenderaan. Kita ada flight, kita ada train, kita ada bus, kita ada taxi, kita ada Grab, kita ada kereta sendiri, kita boleh naik motor. Banyak benda. Jadi, ini semua terpulang pada apa yang kita nak. Objektif kita apa? So, bila kita tahu objektif kita, kita boleh mula melihat yang mana satu sebenarnya sesuai untuk apa. Sebab tu kalau kita dah bercadang untuk bagi sebagai satu hibah, maka awak boleh invest dalam hibah. Tapi awak jangan melabur dalam hibah dengan konon-konon kita nak buat duit dekat sana, lepas tu something like that. So it's all about your intention. Apa niat awak? Saya selalu cerita dengan orang, bila dia orang tanya saya, abang ni okey ke ni okey? Saya cakap, apa kau punya plan? Plan kau apa? Sebab dua-dua okey. Dua-dua okey, ni pun okey. Tapi apa plan awak? So bila kita tak tahu plan, maka itu adalah problem dia. Jadi kita kena tahu apa yang kita nak dan bagaimana dia boleh membantu kita untuk mencapai apa yang kita nak. Jadi pelaburan ni, sebab tu ramai orang dia kurang pasti like dalam pelaburan macam mana. Kalau dia sibuk hari ni stok, dia akan masuk stok. Lepas tu dia tak tahu apa dia buat kat stok. Besok orang cakap Bitcoin, dia masuk kat Bitcoin. Lepas tu dia tak tahu apa dia buat. Lepas tu dia main hartanah pula. Dia tak faham. Alright? So, sebenarnya semua ni adalah satu benda yang perlu awak faham. Alright, dan supaya bila awak faham semua ni, awak can easily switch benda. Macam very contoh yang sangat klasik lah Abang Abu tahu ni saya get back into trading saham. Selama ni saya memang trade, tapi saya tak trade day trading. Saya tak buat day trading sebab dia tak ada fluctuation yang best. Tapi sekarang saya involvekan diri sebab di sini ada fluctuation yang kita boleh create cash. Alright, and juga saya juga mengambil peluang apa yang berlaku dekat Bitcoin ataupun dekat cryptocurrencies. Alright, dari situ kita buat duit dan kita ambil, kita jadikan modal untuk kita buat duit dekat Pelabuhan Saban, dan kita juga masih melihat properti-properti yang sedang ada. Jadi ini adalah permainan kalau kita faham segala-galanya. Dan of course, unit trust dan sebagainya adalah satu benda yang saya memang letakkan tepi. Saya tak ilmu sangat dalam benda-benda tu sebab saya mempunyai strategi yang berbeza. Nampak? So, bila kita ada strategi dan bila kita tahu apa yang kita nak, kita tengok strategi mana, vehicle mana yang sesuai dengan keadaan aku. Itulah yang sebenarnya kita perlu faham. Sebab tu, kita perlu ada financial intelligence. So, macam mana kita nak dapat financial intelligence bila kita ada financial literacy? Kita belajar ilmu-ilmu kewangan. Bukan ilmu pelaburan, tetapi ilmu kewangan. Alright? Bila kita ada ilmu kewangan yang betul, maka dia akan jadi lebih mudah and all those stuff. Alright? Okay? So, yang ketiga saya cakap tadi apa? Strategi yang ketiga sebelum saya jawab, ataupun saya jawab dulu lah, ada soalan ni. Saya jawab kat sini. Soalan ni. Alright, Abang Abu, kalau tak nak buat pelaburan dan terus. Okay, dah. Assalamualaikum Azim Noor Azim, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Best yang manis. Alright. Okay, semoga diberkati segala ilmu yang disampaikan. Alright, okay, thank you. Alright, yang strategi ketiga. Alright, strategi ketiga yang Abang Abu rasa kita perlu juga ada adalah dia panggil 3 months delay. 3 months debt delay. Kan? 3 months ataupun 90 days debt delay. Nah, ada 90D. 93D. Itu 90 hari debt delay. Alright. So, memang betul ramai yang memang tahu bahawa keluar daripada hutang ni adalah satu objektif yang betul. Alright? Betul. Tetapi kadang-kadang kita juga perlu faham bila kita ada cash flow punya problem. Alright, cash flow problem. Bila kita mula melambatkan ataupun disebabkan kelewatan tu, kita akan mengalami kerugian. Sebab tu adalah kadang-kadang adalah bagus untuk kita bayar minimum hutang kita tu, alright, dan kita tarik. Maksudnya kita bincang untuk kita melambatkan bayaran tu sebab dia akan memberikan kita sedikit cash flow punya dia lebih longgar, cash flow kita makin baik. Alright, so dia perlu tahu, benda ni sangat perlu. Alright, sebab kadang-kadang kita takut untuk buat benda ni disebabkan mungkin kita rasa kita akan rugi sebab interest kan, kita bayar interest mungkin berapa persen dan sebagainya. Alright,
Tetapi kalau faham tak, mungkin interest yang kita kena bayar tu mungkin 10% atau 13%. Tapi duit yang sebenarnya boleh rolling dalam bisnes ni sebenarnya boleh bagi kita 25%, 30% depending on your business. Jadi pada saya adalah bijak untuk saya melambatkan bayaran hutang dan saya mula duit ni untuk saya gunakan, rollkan untuk saya punya bisnes. So itu maksud saya. Jadi sebab tu kita kena faham tau. Kadang-kadang kita kena faham apa sebenarnya kita buat. Alright? So itulah antara 3 benda yang awak boleh fikirkan balik supaya awak boleh dapatkan kembali cash flow awak supaya dia lebih sihat. Alright? Sebab tanpa cash flow yang sihat, dia akan menjadikan bisnes kita ada sedikit kekegangan, ada sedikit benda-benda yang macam tak jadi dan sebagainya. Sebab itulah ini soalan yang sebenarnya diajukan pada saya oleh seorang adik-beradik dia dalam keadaan tight. Jadi saya rasa saya cakap, okay, besok pagi saya jadikan benda ni sebagai saya punya topik harian. Jadi saya dah bagi untuk dia. Jadi sekali lagi saya ulang, strategi yang pertama adalah kita stop contribution kita terhadap private pension plan kita, right? Mungkin kita nak melabur dalam sesuatu, kita ada recurring, dan kita stop tu dulu, temporary, bukan stop selama-lamanya, untuk kita betulkan balik kita punya cash flow, right? So itu yang pertama saya cakap. Jadi kedua saya cakap, apa-apa yang mungkin kita telah laburkan dan kita boleh keluarkan cash out, right? Cash out investment supaya kita boleh memantapkan kita punya cash flow. Dan last kali apa yang Abang cakap adalah kita implement satu benda yang kita panggil debt delay, alright? Tapi biasanya di 90 hari ataupun 3 bulan tu kita delay kan kita punya debts, bayaran tu, right? Sebab biasanya charge yang kita kenakan tu lebih ini untuk orang bisnes, bukan untuk orang yang bekerja, untuk orang berniaga. Sebab bila berniaga ni kita boleh buat pulangan yang lebih biasanya kalau bisnes 25% and above every time kita buat, right? That's minimum. Alright, jadi itulah yang saya sharekan dengan anda. Jadi saya harap benda ni memberikan awak sedikit sebanyak idea, tapi sekarang saya teruskan untuk jawab soalan kat sini. Kita ada siapa ni? Okay, ni dia Mas Riza Rahim, okay, dia tanya soalan ni. Alright, Abang Abu, untuk layman, mana lebih utama dilakukan? Beli insurance protection atau beli emas secara istiqamah? Alright, now, untuk layman, first of all, it's all about protection. Pada saya lah, protection, something yang kita perlu ada. But at the same time, emas ni kita bukanlah beli macam tu. Kita boleh beli 1 gram, kita boleh beli, beli small amount pun doesn't matter. Alright, emas tu kita boleh invest dalam smaller amount. Tapi protection tu pada saya lebih important untuk awak pastikan. Sebab tu kita bagi tahu 6 bulan, 24 bulan tu. So kita adakan satu protections. Alright, kita ada protection tu adalah pada saya permulaan dia sebelum kita nak go to something else. Alright, now, terima kasih Abang Abu. Clear sangat penjelasan Abang Abu, insyaAllah. Alright, okay, now, kita ada siapa lagi kat sini? Kita ada Zan Kedah. Assalamualaikum, semoga kaya jiwa, minda, tenang. Alright, amin. Ya Rabbal Alamin. Kita ada apa ni? Alright, susah juga nak istiqamah, nak menyimpan kerana banyak dugaan. Tak, ini semua adalah satu sebenarnya dugaan tu adalah untuk kita menguji diri kita sendiri. Okey, kita jangan nak salahkan apa-apa. Right? Dugaan tu adalah untuk kita menguji diri kita, right? Sebab tu pada saya awak kena tak, aku tuang air minum dulu. Alright. So pada saya awak kena minta hidayah kepada Allah. Sebab tanpa hidayah Allah ni susah, babe. Alright. Dia memang akan ada dugaan. Mana yang tak ada dugaan? Semua orang ni ada dugaan dia. Alright. Jadi bila ada dugaan ni, pastinya dugaan ni datang supaya dia menguji kita, menjadikan kita lebih kuat, lebih yakin. Sebab tu bila ada dugaan, awak kena rasa bersyukur Allah uji kita, Allah bagi kita, sebab Allah nak jadikan kita lebih kuat. lebih kata orang tu berjaya. Sebab itulah bila ada ujian dan dugaan, kita bersabar dan redha dan minta kepada Allah. Sebab tak ada yang lain boleh membantu kita melainkan daripada Allah SWT. Alright? Alright. So ada soalan-soalan lain? Itulah antara kita dah bincangkan 3 topik. 9.40 sekarang. Kalau ada soalan dipersilakan, insyaAllah saya akan ambil masa untuk menjawab soalan-soalan anda. Sebelum saya ada kerja pula pukul 10 sampai pukul 11 lebih, saya akan ada kerja untuk tengok trading. Hari ni tak ada kelas pada pagi. Saya juga ada beberapa kerja sampai Zuhur nanti. Lepas Zuhur sambung balik. Dan yes, saya akan ada satu program, iaitu program mengenali X-ray.
Saya nak X-ray anda di mana awak? Sebab hari ni ramai orang yang dia tak tahu sebenarnya apa yang aku kena buat ni. Dia tak faham. Jadi saya nak buat satu X-ray, program X-ray selama 1 hari. So lepas datang program X-ray tu awak tahu apa yang awak perlu buat. Alright? So itulah yang kita akan bagi pada anda yang berminat. Nanti saya akan buat poster dan awak boleh join. Alright? Ini untuk orang yang first time jumpa Abang Bu, tak kenal Abang Bu. Awak datang, awak kenali diri awak dulu. Alright, then awak boleh tahu apa yang awak perlu buat. Alright, itu yang kita akan bincangkan dalam program tersebut. Alright, now teruskan dengan soalan. Kalau ada soalan, tanya soalan-soalan itu sekarang. Kalau kalau tak tanya, nanti jangan cakap saya tak payung, cik. Kita bagi tepukan kepada mereka yang datang daripada hari ini. Kita juga bagi DJ Horn. Kita bagi. So benda-benda ni semua aku bagilah pada you all, right? Okay, so ada tak soalan? Soalan, come on. Any question? Saya masih menunggu. Kalau ada soalan, kita boleh sama-sama jawab soalan anda, alright? Dan kalau ada pandangan dan pendapat pun dipersilakan, alright? Dan saya nak tahu awak ni ramai-ramai ni daripada mana, siapa yang dah macam share benda ni pada member lain, alright? Terima kasih kepada yang share, right? Yang share, saya ucapkan terima kasih kerana dapatlah saya dapatlah saya pergi kat ramai orang. Kan, dengan ada benda-benda ni kita boleh ramai orang juga kita boleh buat. Dan jangan lupa untuk bersama dengan Abang Bu setiap hari tau. Hari-hari aku insyaAllah Jumaat, Sabtu dan Ahad je tak ada, sebab Sabtu dan Ahad kita ada kelas. Alright, macam best je tajuk X3D. Memang best babe, memang gila. Sebab benda tu kita kena tahu, right? Okay, ini ada soalan AA adakah cadangan untuk membaca buku pelaburan yang baik untuk dibaca? Alright, kalau macam tu aku ambil beberapa buku ni, aku nak tunjuk korang. Alright, antara buku yang saya selalu baca, dia ada beberapa buku yang Abang pun nak share. Alright, antaranya adalah buku Rich Dad Poor Dad ni. Rich Dad Poor Dad ni satu buku yang saya sukalah share. Dan juga buku Increase Your Financial IQ, supaya awak dapat benda-benda ni. So bukan saya tapi saya memang sangat teruja ataupun mudah sangat baca buku-buku tulisan Robert. Dan saya juga rakan strategi untuk cash flow game. Dan saya sangat menggalakkan anda untuk bermain cash flow game. Alright, nanti kita akan adakan program cash flow game supaya di situlah kita akan mula mengenali diri kita dan kita boleh buat persiapan-persiapan untuk ke mana kita nak pergi. Alright, so itu antara buku yang saya boleh cadangkan kepada siapa tadi? Kepada siapa tadi? Ashura. Alright, okay. Saya daripada Sandakan Wow, Sandakan Sabah Saya ada program dengan orang Sabah ni. Setiap hari saya ada. Alright. Okey, dalam suasana income yang tak stabil dalam pandemik, saya bisnes restoran. Untuk lancarkan cash flow, apakah tindakan yang perlu dilakukan? Tanggungjawab bayar hutang, ada overhead wajib bayar, kos bisnes makin tinggi. Alright. Dalam keadaan macam ni, alright, untuk cash flow, untuk perniagaan restoran, awak perlu meningkatkan marketing awak. That's the only way that kita boleh actually betulkan balik. Untuk nak dapatkan cash balik adalah satu, kita delay kita punya payment. Macam yang kita cakap, kita boleh bincang dengan diorang untuk delaykan supaya kita ada cash flow. Alright. Dan tanggungjawab bayar hutang tu memang ada, tapi kita delaykan, kita restructure balik, kita cerita balik. Overhead tu kita kena jaga. Alright, mungkin kalau kita ada selama ni pekerja kita mungkin 10 orang, so kita kena ambil rutin. Mungkin kalau dulu 10 orang tu 10 hari kerja, tapi dalam pandemik ni mungkin 10 orang tu dia tak kerja setiap hari. Mungkin seminggu 5 hari. Jadi 2 hari kita boleh save dari segi overhead kita. Kita buat rotation. Right? Dia macam main bola juga kan. Dia tak boleh main, dia penat nanti. Tapi dalam case kita like semua orang kita bagi overhead kita sentiasa tinggi. Saya tak suruh berhentikan kerja. Kalau berhentikan kerja, kesian lah kan. Kita tak jadi satu employee yang mengambil berat mengenai pekerja kita. Tapi kita boleh rotate dia. Dia kena faham juga dalam masa-masa ni mereka juga perlu membantu kita supaya kita dapat meneruskan kontrak mereka ataupun pekerjaan mereka. Jadi itu antara benda yang saya buat. Dan of course
kita perlu mempertingkatkan strategi-strategi pemasaran kita. Kita kena ubah, pivotkan keadaan sekarang, alright? Itu perlu kita lakukan lah. Saya daripada Bukit Mertajam, alright, Bukit Mertajam, bagus, Bukit Mertajam. Aku pernah pergilah. Terima kasih Abang Abu atas perkongsian ilmu. Okay, thank you. Alright, Abang Abu asal dari mana? Johor, JDT. Kau Kedah, aku JDT, babe. JDT, kau tahu JDT tak? Yang terror bola, kau tengok. Ni JDT. Nampak? Bila aku pakai ni pun, nampak? Kita daripada JDT, babe. Johor. Alright, kita Johor. Nampak? Kita JDT, nampak bendera? Kita JDT, babe. Alright, kita JDT. Terima kasih Alhamdulillah, dan kita ada Ashura lagi. Okey, terima kasih AA yang kacak. So bila korang cakap kacak, aku akan bagi tepukan. Okey, kita akan bertepuk. Alright, ada tak apa-apa soalan lain yang awak nak tanya saya? Kalau tak, kita sudah pun 9.48, iaitu lebih kurang kita ada sikit masa lagi untuk saya kongsikan dengan adik-adik saya. Terima kasih kerana datang. Lawa emas emas nak? Ni RM25. RM25 dijual oleh, saya tak jual lah, ada orang jual. Kawan saya sebenarnya buat benda ni dekat Johor. So alright. So ada apa-apa lagi ke untuk Abang Abu? Right, kalau tak ada, right, sentiasa dalam keadaan yang bersemangat. Apa pun berlaku pastinya ada kebaikan. Ingat, right, ingat, orang-orang yang berjaya adalah orang-orang yang mempunyai sifat yang kental. Apapun halangan, ujian, cabaran, dugaan datang, kena up balik, semangat balik, berdepan dengan benda tu. Tak payahlah kita nak bergaduh, tapi kita mula buat cara yang baik. Kita tak payah nak berlawan tu, kita buat kawan dengan dia. Kita buat kawan, kita duduk, kita cerita. Kemudian insyaAllah kita akan dapat jalan-jalan untuk kita mengatasi apapun dugaan, ujian dan cabaran tersebut. Dan dalam proses tu akan mula belajar sesuatu yang sangat-sangat powerful, right? Sebab tu sentiasa dalam keadaan bersemangat tinggi. Satu dua, satu dua, satu dua, Tidak ada je, semangat naik, macam tu. Buat je, biar lawan cakap kita ni gila. Macam ada yang korang cakap aku gila kan, biar, terima kasih. Sebab orang-orang yang berjaya biasanya orang-orang gila, babe. Alright? Sebab dia buat kerja-kerja gila, alright? Yes, terima kasih Eskumari. Kita ada siapa lagi ni? Abang Mustafa ni tadi. Kita pun JDT. Alright, Ashura pun JDT. Bagusnya. Kita ada siapa ni? Salam tak sabar nak dapat baju super power. Alright, power wang. Wakahkan, moga Allah kasih kau kesihatan yang terbaik. InsyaAllah, terima kasih kepada Suhaimi. Suhaimi bersama tim dia dah order lebih kurang 12 ke 11 biji. Saya tak check lagi. 11 ke 12 biji t-shirt, bukan ni, tapi t-shirt super dollar, right? Yang bila pakai dia menarik duit, babe. Jadi kalau awak nak, awak kena try benda tu, right? So itu sajalah daripada Abang Abu, insyaAllah. Right, kita jumpa lagi pada esok dalam topik yang berlainan dalam program Ilmu Wang Dunia Akhirat 9 pagi hingga 10 pagi, insyaAllah, setiap hari di Facebook Abang Abu Mekanik Wang. Alright? Jadi itu saja daripada Abang Abu. InsyaAllah kita bertemu lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best! Alright? Dah habis. Alright. Thank you. Assalamualaikum.